Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rozma. Seperti biasa, segmen ini kami akan membawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan yang akan kupas lebih mendalam mengenai sesuatu isu. Setelah itu kami akan mulakan mengenai hartanah. Bagaimanakah pasaran hartanah di Malaysia ketika ini? Adakah permintaan semakin tinggi? Adakah pembeli mempunyai keupayaan untuk membelinya dan bagaimana pula penjual, apakah expectation mereka dan apakah harapan mereka terhadap pasaran hartanah di Malaysia ketika ini. Sudah tentu saya akan kongsikan antara laporan baharu terkini yang diterbitkan oleh iaitu Guru Property Malaysia untuk suku ketiga 2023 di mana kalau saya kongsikan ia telah berkongsikan bagaimanakah prestasi semasa untuk suku ketiga tahun ini mengenai pasaran hartanah Malaysia ketika ini. Kalau kita teliti, ini mengenai permintaan jualan dan ini sebelah kanan skrin ini menunjukkan permintaan sewa. Kalau anda teliti untuk suku ketiga 2023, kita masih belum habis. Ini adalah prestasi semasa yang boleh anda saksikan. Bagaimanakah iaitu indeks permintaan jualan yang boleh kita katakan indeks punya demand index. Di sini menunjukkan penurunan sebanyak negatif 10.2%. Manakala indeks harga jualan yang kita boleh panggil indeks sale index sebanyak 2.1% meningkat. Manakala supply lebih tinggi peningkatannya sebanyak 8.3% untuk indeks bekalan jualan. Dan manakala untuk indeks permintaan sewa, yang pertama tadi anda melihat ini adalah sale. Ini ada bahagian sale untuk prestasi jualan suku ketiga 2023, manakala ini adalah untuk sewa, rent. Kalau kita teliti, apa yang menurun warna arrow merah ini menunjukkan ke bawah adalah indeks permintaan sewa yang telah merosot sebanyak negatif 11.3%. Manakala kita boleh lihat indeks rent punya price meningkat sebanyak hampir mencecah 5%. Manakala indeks supply untuk rent adalah meningkat sebanyak 13.1%. Dan ini adalah indeks jualan dan indeks sewaan untuk suku ketiga 2023 mengenai indeks pasaran jualan hartanah di Malaysia yang kita dapat saksikan ketika ini. Okey, jom kita lihat lebih terperinci. Memandangkan suku ketiga kita masih belum habis, kita tidak boleh melihat iaitu hasil ataupun indeks yang lebih terperinci. Tapi apa yang Guru Property Malaysia kongsikan adalah bagaimanakah indeks jualan yang lebih terperinci untuk suku kedua tahun ini. Seperti yang anda saksikan di hadapan saya ada 3 line. Di sini menggambarkan line warna kuning ini menggambarkan indeks harga, manakala line warna biru yang anda saksikan mewakili indeks permintaan, manakala indeks bekalan jualan iaitu supply sale mewakili line warna merah. Kalau anda teliti, saya akan beri penekanan di sini. Kalau anda teliti line warna merah ni untuk lihat prestasi bagaimanakah indeks jualan yang anda dapat saksikan suku ke suku bermula daripada tahun 2018 sebelum pandemik COVID-19, di mana anda saksikan untuk indeks bekalan jualan ni, indeks supply warna merah ini menunjukkan kita dapat lihat permintaan yang menaik. Trend menaik sehinggalah suku kedua tahun 2023 ini. Kita dapat lihat maintain je, naik je untuk indeks supply. Manakala untuk indeks permintaan, indeks demand, indeks permintaan jualan yang anda saksikan warna biru ini, kalau anda teliti, kita dapat lihat menyaksikan penurunan. Bermula daripada suku ketiga tahun lepas, kita dapat lihat iaitu penurunan yang berturut-turut selama 4 suku, iaitu indeks permintaan, kita dapat lihat penurunannya. Kalau di sini, manakala kalau kita teliti pula dengan harga indeks jualan rumah, ia meningkat pula. Ia meningkat. Di sini anda dapat teliti jurang di antara permintaan hartanah dengan harga jualan hartanah. Kita dapat lihat jurang yang amat tinggi dan ini menyebabkan kita boleh saksikan mungkin disebabkan kadar OPR ataupun kadar pinjaman yang masih tidak membolehkan, iaitu pembeli untuk membeli rumah ataupun kawasan-kawasan yang dipilih itu tidak strategik mengenai keperluan kehidupan mereka. Seterusnya, itu adalah indeks jualan. Indeks sewa kalau kita teliti di sini seperti yang saya kongsikan, 3 line sama je, cuma warna merah ini bertukar kepada indeks supply untuk sewa, warna biru tu indeks permintaan untuk sewa dan juga warna kuning indeks harga untuk sewa. Kalau anda teliti di sini untuk sewa, kita dapat teliti jurang yang anda dapat teliti
indeks bekalan sewa warna merah ni. Kalau anda teliti indeks bekalan sewa supply, kita dapat lihat trend masih trend menaik lah, tak adalah tinggi sangat tapi kita dapat trend dia menaik, maintain naik. Tapi kalau kita teliti pula dengan indeks permintaan sewa pula, kita dapat teliti trend dia amat beza, jurang dia agak tinggi. Dan kalau kita teliti di sini indeks permintaan sewa kita sudah menurun, tapi supply penjual supply sewa ni makin kita boleh cakap makin meningkat. Ini menunjukkan bahawa penjual ni masih optimis lah bahawa suku-suku ke depan pasaran hartanah akan kekal baik. Namun indeks permintaan sewa ni mungkin menurun, mungkin kita tahu pembeli ni tidak mampu membeli mengikut keadaan semasa ataupun harga sewa tu terlalu mahal. Okey, ini adalah indeks jualan. Kalau kita nak lihat 10 kawasan utama yang menunjukkan peningkatan minat tertinggi, masih lagi kawasan-kawasan yang di bandar menarik minat. Okey, kalau kita teliti di sini, disebabkan kawasan bandar-bandar ni, kita tahulah memang mahallah harga rumah di sana. Tetapi kalau kita teliti, masih lagi ada kawasan-kawasan di pinggir bandar. Ramai, iaitu menurut laporan Guru Property Malaysia, laporan menyatakan bahawa ramai telah beralih fokus. Pembeli mereka beralih fokus kepada pinggir-pinggir Property Guru, Property Guru Malaysia, iaitu melaporkan bahawa ramai pembeli telah mengalihkan minat ataupun fokus mereka kepada pinggir bandar, mempunyai iaitu kapasiti kawasan yang mereka pilih besar juga tapi dengan harga yang jauh lebih rendah. Kalau anda teliti ini adalah nama wilayah Kuala Lumpur dengan nama daerah, iaitu di daerah Ceras dan kawasan Taman Konohat mempunyai pertumbuhan suku ke siku paling tinggi 25.4%, menunjukkan ramai yang walaupun kita lihat permintaan semakin menurun, tapi kita lihat ramai yang masih menunjukkan minat mereka, tanya mereka di kawasan-kawasan ini. Termasuk juga dengan Selangor, iaitu di daerah Ampang di kawasan Pandan Indah, menunjukkan minat mereka naik sebanyak 16.2%, masuk juga dengan Selangor di Bangi juga. Dan kami di Astro Bukit Jalil, di Kuala Lumpur Bukit Jalil juga antara top 10 yang ramai tengah melihat kawasan-kawasan yang mereka ingin belikan adalah potential buyer. Di Jalan Kelang Lama sebanyak 6.7%. Sudah tentu ini adalah realiti yang dapat kita saksikan. Bagaimanakah iaitu prestasi ataupun keadaan pasaran hartanah di Malaysia untuk suku kedua 2023. Dan ini adalah mungkin kita boleh cakap antara realiti je.